Okay, Assalamualaikum guys. Seperti yang saya janji, saya akan buat video pasal Bitcoin ni lah. Sebelum terlambat, saya nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa. Semoga ibadat kita lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ni lah. Saya agak busy pada bulan ni. Dan minggu ni baru ada kesempatan untuk saya buat video Bitcoin ni lah. Dan saya akan ajar macam mana cara untuk korang beli untuk dapatkan Bitcoin. Dan macam mana cara untuk korang jual. Dan macam mana cara untuk korang mining Bitcoin ataupun cryptocurrency. Okay, pertama maybe dah ramai yang tahu pasal Bitcoin ni. Bitcoin ni adalah sejenis cryptocurrency ataupun kita panggil sebagai mata wang digital lah. Dan benda ni sebenarnya tidak ada masalah sebab kalau korang tengok dunia pada hari ni pun, kalau zaman dulu kita ada taksi, sekarang kita dah ada Uber, dah ada Grab, dah ada kedai-kedai runci, kan, kita ada kedai-kedai supermarket, sekarang kita dah ada Shopee, kita dah boleh beli online. Jadi teknologi tu sentiasa berkembang. Kalau dulu kita pakai buku, sekarang kita dah baca Facebook, kita dah baca e-book, kan. Dulu orang tengok wayang, sekarang kita dah ada Netflix. So benda-benda ni sebenarnya tak rugi pun kalau korang ambil part ataupun korang ambil tahu pasal mata wang digital. Jadi benda ni akan sentiasa berkembang dan kita tidak tahu, kemungkinan 2 tahun ataupun 3 tahun akan datang kita boleh guna pembelian di Shopee menggunakan mata wang digital. Benda ni kita tidak tahu tapi kita boleh jangka. Maknanya mata wang digital ni akan diguna pakai secara meluas lah pada masa akan datang. Untuk video kali ni aku akan kongsilah kepada korang macam mana cara untuk beli dan untuk korang untuk simpan, dan macam mana cara untuk korang jual, dan yang lebih penting macam mana cara untuk korang mining ataupun kita panggil sebagai melombong lah, atau macam mana cara untuk kita mendapatkan Bitcoin tersebut secara percuma. Untuk cryptocurrency ni korang perlu ada beberapa app lah, dan yang pertama korang kena ada e-wallet. Maknanya kalau korang nak simpan mata wang fiat, mata wang ringgit, kita perlu ada benda tu tak perlu risau sangat sebab dia ada bentuk fizikal, kita boleh simpan je kat mana-mana ya. Jadi kalau kita nak simpan cryptocurrency ni, mata wang digital, kita perlu ada e-wallet. Jadi e-wallet ni dalam ada banyak bentuk lah. Kalau kita nak pakai app yang dibuat lebih secure ataupun lebih mudah untuk kita transfer ke mana-mana, mestilah akan ada cukai seperti kita pinjam ataupun kita menyewa platform diorang. Kalau kita nak tengok, ada je yang buat e-wallet sendiri, seperti kalau kita tengok ia seperti dalam bentuk pendrive, yang tu ialah e-wallet yang dibuat sendiri. Jadi kita boleh simpan je kat mana-mana sebenarnya. Kalau kita simpan kat e-wallet sendiri seperti pendrive tu, maknanya dia tak ada cukai lah, dia tak ada sebarang bentuk fees. Itu yang kita sendiri. Kalau kita nak guna platform orang yang orang buat software tersebut, jadi kita perlu bayar sedikit cukai lah ataupun sedikit upah seperti kita simpan kat dia orang. Okay, benda tu benda asas lah. Kalau korang nak tahu, korang transfer duit tu dia ada berapa fee. Contoh ada 0.1%, ada dia ambil 2%. Itu terpulang kepada app-app masing-masing yang korang guna. Dan aku guna ada banyak app lah, dan aku ada guna Remitano, Coinbase. Kalau korang tengok kat sini, kita ada blockchain, Binance, MetaMask, Luno, Equodus dan Trust Wallet. CFP ni adalah scam yang ada pada tahun 2017, 2016 macam tu. Tak silap aku lah. Yang ni adalah scam yang sekarang kita tak boleh buka app dia. Jadi hati-hatilah kalau korang nak guna e-wallet ni. Jadi e-wallet ni sebenarnya tempat yang korang simpan Bitcoin tersebut. Jadi kalau boleh korang tak perlu simpan pada satu tempat. Korang boleh simpan, contoh korang boleh simpan 20% di blockchain, 20% di Coinbase. Pulanglah mana-mana kalau korang nak buat. Contohnya kalau app tu buat hal, jadi korang tak rugi sepenuhnya. Okey, ni sekadar nasihat aku lah. Okey, baik. Untuk Luno, sebenarnya Luno ada kelebihan sebab dia daftar secara berleseng di Malaysia, dan kita ada nama dia sebagai Luno Malaysia Sdn Bhd, dan dia ada di beberapa buah negara lah. Afrika dah tarik, tersilap aku, Jepun, Australia. Dia ada beberapa app, korang boleh rujuk di dia orang punya website lah. Kodos, Trust Wallet. Okey, yang ni aku akan ajar satu-satu berkenaan app ni. Kalau korang tengok kat sini, Binance dengan Remitano. Kalau korang tengok kat sini, Binance dengan Remitano, dia pakai sistem P2P trade. Maksudnya kita beli direct dengan penjual. Maknanya kita akan transfer duit tu kepada akaun penjual. Jadi dia tak ada orang tengah. App ni sekadar menyediakan platform tersebut
dia sediakan platform untuk korang urus jual beli. Kalau korang nak jual, korang boleh jual kat sini. Kalau korang nak beli, korang boleh beli juga kat sini secara direct dengan penjual ataupun pembeli lah. Jadi kalau korang nak buy, korang boleh buy je mana-mana Bitcoin. Contoh korang nak beli Bitcoin, BNB, ataupun mana-mana mata wang currency lah. Jadi yang ni lebih murah sebenarnya sebab dia tak ada cukai. Okay, kalau korang tengok kat sini, kalau korang tengok kat Luno, kalau korang nak beli mana-mana mata wang digital cryptocurrency ni, korang boleh beli direct dengan app Luno, tapi dia ada charge. Contoh kalau korang klik buy, yang ni app ni korang kena daftar macam biasa, masukkan IC, kemudian selfie untuk kita punya verify kita punya account lah, supaya tak ada fake account yang ada dalam app tersebut. Luno dia pakai dua sistem. Dia ada exchange dan dia ada dengan Luno. Maknanya kita boleh pakai, contoh kita nak burus beli, kita nak beli Bitcoin, kita nak upah je Luno ni yang buat kerja, maksud aku. Jadi kita beli tapi Luno akan charge lah, maksud aku. Berbeza dengan dua app tadi, Remitano dengan Binance. Okay, Remitano buat masa sekarang dia ada isu lah dengan kita punya Malaysia. Okay, korang boleh guna Binance. Binance lebih banyak mata-mata wang yang ada kat dalam tersebut. Okay, kalau korang tengok kat blockchain, blockchain dia ada 11 mata wang yang dia baru tambah baru ni. Dia ada tambah, sebelum ni dia ada 8 mata wang digital yang ada dalam blockchain. Sekarang dia dah ada 11. Maknanya kalau korang nak beli DOT ni, korang boleh beli kat blockchain secara direct lah. Yang ini kat blockchain. Kalau korang tengok di Remitano tak silap aku dia ada 6 tu currency yang ada kat dalam ni. Dia ada 6. Korang boleh tengok kat sini, dia ada Bitcoin, Ethereum, Tether, Bitcoin Cash, Litecoin dan XRP lah. Korang boleh tengok dia ada masing-masing app tu dia ada kelebihan. Di Luno kita ada 4 sahaja, Bitcoin, Ethereum, XRP dan Litecoin. Kemungkinan Luno juga akan tambah lah beberapa jenis lagi mata wang lain. So buat masa sekarang Luno ada 4 sahaja yang korang boleh beli secara direct dengan Luno. Bitcoin, Ethereum, XRP dan Litecoin. Macam mana cara untuk korang beli? Okay, korang boleh beli di Binance. Kalau korang tak nak kena cukai lah, seperti aku terangkan tadi, dia direct dengan pembeli. Okay, kalau korang nak mudah, lagi simple, korang boleh beli di Luno. Okay, baik. Kalau korang beli direct dengan app Luno, dia akan charge seperti korang upah Luno ni yang pergi beli. Jadi mesti dia akan charge. So agak mahal lah kalau korang beli kat sini. Okay, ni aku tunjuk dulu cara untuk korang beli secara direct lah. Sekarang korang boleh klik. Okay, kemudian korang top up dulu kat duit Malaysia ni. Okay, ni aku beli 350. Okay, contoh aku tambah 350. Okay, yang ni kalau kita nak deposit ke e-wallet Luno daripada bank, transfer ke Luno, dia ada charge lah 7%. Jadi korang boleh pilih lah bank mana yang korang nak. Aku pakai Maybank 7. Okay, dia akan keluar macam biasa. Korang boleh letak username dan password. Kemudian korang boleh isi TXC number lah. Kalau korang tengok kat atas tu, dia ada Luno Malaysia Sendang Berhad. Okay, bila korang dah siap transfer daripada Maybank, daripada bank korang ke app Luno, maknanya korang boleh beli direct lah. Maknanya korang dah boleh start beli cryptocurrency. Okay, sebelum tu korang kena buat address lah. Maksud aku, sebelum, kalau korang tak ada, korang kena create dulu. Maknanya korang akan dapat address, satu coding number, seperti yang aku tunjuk ni. Jadi kalau korang nak pakai lah, korang kena buat dulu address ni supaya Bitcoin tersebut boleh diletak dalam e-wallet, dalam address. Maknanya kalau korang nak transfer ataupun, dia seperti nombor akaun lah. Address ni seperti nombor akaun bank korang lah. Mudah cakap, mudah cerita. Okay, korang create dulu keempat-empat e-wallet bagi BTC, Ethereum, XRP dan Litecoin. Korang boleh buat dulu. Contoh aku tambah sini RM100. Yang ni aku beli secara direct dan cukai dia agak mahal lah. Dia charge 2%. Kalau korang tengok kat sini, dia charge 2% ya. Kalau korang beli direct dengan app Luno, nah aku buat untuk XRP, tambah lagi 100 untuk XRP, one off. Korang boleh klik one off, next. Korang boleh nampak ke situ ya, dia charge 2%. Okay,
Dan sekejap je korang memang benda ni memang tak lama ambil masa, korang boleh buat sekelip mata sahaja. Okey, yang keempat aku buat Litecoin lah. Pertama untuk Litecoin dapat dalam RM100. Create wallet dulu. Sekarang korang dah dapat mata wang digital dan korang just tunggu sahaja harga dia naik. Kalau harga naik, kalau korang nak jual, jual lah. Kalau korang nak simpan, simpan. Yang tu adalah satu cara yang ada di Luno. Korang beli direct tapi dia charge 2% lah. Dan satu lagi korang boleh klik kat sini. Yang ni lagi murah. Cara yang aku guna lah untuk beli cryptocurrency yang ada di Luno, iaitu korang klik 3 mata ni kat atas ni, nampak ni? Kemudian korang klik exchange. Okay, kat atas ni korang boleh pilih lah korang nak apa. Kat atas ni korang nampak XRP. Okay, korang boleh BTC, ataupun korang nak beli Ethereum, ataupun korang nak beli XRP. Apa kat sini charge dia dia punya fee 0.5%. Jadi lagi murah lah. Jadi kalau korang nak beli dalam amount yang besar, contoh korang nak beli RM1,000, jadi baik korang beli di exchange Luno. Jangan beli direct dengan app Luno seperti yang aku buat tadi. Dia charge 2% ya, ingat ya. Okey, baik. Kat sini ada contoh aku beli XRP, harga sekarang RM5. Hari tu dapat RM1 hari tu. Sekarang dah naik RM5. Hari tu naik RM8 sekejap. Kemudian korang klik buy. Okey, amount ni sebab aku tak ada top up lagi dalam e-wallet Malaysia. So korang boleh klik lah kat sini. Korang klik smart dan korang boleh klik market. Ni limit. Limit ni korang nak bid harga tersebut. Kalau dapat, dapatlah. Tapi kalau korang nak cepat, korang boleh klik market. Kemudian kalau boleh klik max. Kemudian korang boleh beli direct. Contoh aku dapat 2 XRP kat sini dengan RM13. Sebab dalam akaun aku sekarang e-wallet Malaysia aku ada RM13. So kalau aku nak beli, kena top up dulu kat dalam akaun ni. Dan korang buy, market, max, XRP. Korang boleh tengok ya, fee dia 0.5% sahaja. Jadi sangat murah lah. Klik buy dan done. Ok, nampak tadi aku ada 343 coin XRP. Sekarang aku ada 345 XRP coin. Korang tengok sini, aku ada tambah 2 XRP 22 April hari ni lah. Ok, nampak jadi Ethereum hari tu aku beli dalam RM2,000. Sekarang aku dah dapat untung RM800. Jadi macam ni lah cara untuk korang buat untung dengan mata wang digital. Korang beli pada harga murah dan korang simpan sampai harga dia naik. Yang ini adalah cara untuk korang beli mana-mana mata wang digital lah. Dan kalau korang nak jual, sama je sistem, korang sell je. Contoh kalau korang nak sell, korang sell lah. Okay, sell sahaja, match contoh apa kalau korang sell, dia akan ada charge 2% lah, RM55 dia akan charge. Jadi korang akan dapat dia akan masuk ke dalam korang punya e-wallet Malaysia dengan harga RM2,800 ni lah. Dan kalau dia masuk, korang boleh withdraw duit tersebut. Kalau korang nak withdraw, mana-mana bank lah, guna transfer ke wang fiat. Okay, korang boleh jual, kemudian korang transfer ke local currency. Nampak ni logo Malaysia ni. Kemudian korang klik logo Malaysia. Contoh kau ada RM2, korang nak keluarkan duit RM2 tu ke dalam bank. Jadi korang kena klik withdraw sahaja. Jadi sangat mudah ya. Sedikit sebanyak aku nak share pasal cryptocurrency. Dan yang kedua ialah, yang satu lagi app yang korang kena pakai adalah Coinbase. Yang ni sangat penting sebab korang nak tahu harga semasa cryptocurrency. So kalau korang tengok kat sini, dia ada banyak lah mata wang digital. Kalau tengok kat sini, Dogecoin pun naik hari tu sampai RM1 lebih. Sekarang jatuh. WeChain pun sekarang 9%. Hari tu aku tengok 3% saja. Jadi benda ni korang boleh tengok lah harga-harga semasa dan korang boleh aim lah mana mata wang yang korang nak beli, mana mata wang yang korang nak invest. Contoh hari ni XRP hari tu RM1, dah sekarang naik RM8, sekarang turun balik RM5. Jadi Ethereum hari tu naik 11,000, hari ni turun lebih kurang 10,000 lah.
Dan Bitcoin juga hari tu naik 260,000, sekarang jatuh 220,000. Jadi time harga jatuh ni sebenarnya masa yang sesuai lah untuk korang beli, ataupun korang nak invest daripada mata wang fiat, korang nak invest ke mata wang digital. Jadi sesuai lah. Tapi sebelum korang beli tu, sebelum korang nak beli mana-mana mata wang digital yang ada, korang kena tahu dulu apa kelebihan coin tersebut. Contoh XRP dia lebih cepat untuk korang transfer. Contoh kalau korang nak transfer 4 juta ringgit, pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat dalam sekelip mata saja dengan menggunakan XRP. Okay, Bitcoin ni sebenarnya sedikit ketinggalan lah daripada coin-coin lain, sebab Bitcoin dia menggunakan sistem lama, Daiga Hashimoto tu, dan dia ada limit lah, dan dia agak slow. Dia punya network dia tu agak slow. Kalau korang transfer dia agak lambat masuk. Sebab tu dia berbeza dengan coin-coin lain. Jadi korang kena tahu apa kelebihan coin-coin yang ada. Contoh Dogecoin ni dia tak ada apa-apa kelebihan pun. Kalau korang nak tengok, dia just popularity sahaja. Dogecoin ni dia tak ada apa-apa, yang sekadar popularity saja. Kalau korang nak main-main invest, korang boleh invest lah dalam Dogecoin ni. Okay, untuk video kali ni aku rasa setakat tu sajalah. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang boleh tinggalkan di ruangan komen, aku akan jawab. Dan untuk snack video, aku akan tunjuk cara macam mana untuk korang mainin di telefon ataupun di komputer lah Bitcoin. Maksud aku, korang akan dapat Bitcoin tersebut secara percuma. Korang tak perlu tukar daripada duit mata wang fiat ke mata wang digital. Maksud aku, korang tak perlu keluarkan modal lah secara fizikal. Aku rasa setakat tu saja. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, korang boleh tinggalkan di ruangan komen, dan aku akan tunjuk untuk video next seterusnya. Bye bye.